Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. فيا أيها المستمعون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan haji dan hajah, syukur kehadirat Allah SWT. Sekali lagi kita bertemu kuliah pengajian takmir yang dianjurkan Jabatan Kemajuan Islam JAKIM. Masih lagi kita bicara kitab Mastika Hadis perihal solat, iaitu bab sujud sahwi bahagian yang kedua. Ya, sebab bab sujud sahwi ini agak panjang, jadi kita bahagikan dua. Iaitu bahagian pertama berkaitan dengan hadis terkurangnya rakaat dalam solat yang ditanyakan oleh sahabat baginda iaitu Zulyadain. As-salah anqasat ya Rasulullah, adakah solat ini telah dikurangkan? Ketika itu baginda solat zuhur atau asar atau isyak, ya. Dan riwayat baginda terlupa solat 4 rakaat menjadi 2, ya. Jadi baginda mendapatkan kepastian pada jemaah yang lain, dan para jemaah mengiyakan, membenarkan kata Zulyadain, dan lalu baginda Nabi berdiri dan angkat takbir, menambah 2 daki solat yang terkurang. Hadis yang kedua kita pelajari, sebelum baginda salam, baginda lakukan sujud sahwi 2 kali. Hadis yang kedua berkaitan sujud sahwi, ya, iaitu baginda tidak melakukan sunat ab'ad, terlupalah maksudnya, ya, iaitu tahiyat awal. Jadi sunat ab'ad kita bermaklum, ya, ada 5 jenis, tapi yang mudahnya kita ingat solat tahiyat awal ni, sunat ab'ad ni tahiyat awal, doa kunut dengan selawat ke atas keluarga baginda Nabi, ya, mudah. Jadi baginda Nabi tidak melakukan tahiyat awal, maka sahabat tunggu dan ikut baginda Nabi. Lalu sebelum salam baginda sujud 2 kali, iaitu sujud sahwi. Di situ istinbat hukum, ya, mengatakan tertinggal sunat ba'ad, maka perlu lakukan sujud sahwi, ya. Hadis yang kedua. Dan hari ini kita pergi kepada hadis yang ketiga, yang perlu juga kita melakukan sujud sahwi, ya. An Abi Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra khamsa faqila lahu azida fi shalah faqala wa ma zak qalu sallaita khamsa fasajada sajdatain ba'da ma sallam. Rawahu al-Bukhari wa ghairuh. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat zuhur 5 rakaat. Nampak? Jadi kita dapat faham daripada matan hadis ini, yang solat yang mungkin ataupun solat yang kita rasa akan berlaku kelupaan ataupun kita kata terlupalah, ya, iaitu pada solat-solat yang bilangannya 4. Kan? Yang tadi Zulyadain solat zuhur, solat asar, solat isyak. Yang ini pun sama, ya. Itu yang terkurang, yang terlebih rakaat, ya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan Nabi solat zuhur 5 rakaat, maknanya solat yang bersifat 4 rakaat. Jadi mudah kita kata solat yang berbentuk bersifat 2 rakaat dengan solat yang bersifat 3 rakaat ni sepatutnya tidak berlakunya kita lupa. Lagi-lagi solat subuh, kan, 2 rakaat, takkan lupa juga, kan. Kalau lupa mungkin, kalau maghrib tu lupa tahiyat awal, sunat ab'ad lah, atau subuh tu terlupa mungkin doa kunut. Tapi terlupa dah sudut rakaat tu tak wajar lah sepatutnya, ya. Tak seharusnya berlaku lah, ya. Tapi kalau solat zuhur, isyak, solat zuhur, asar, isyak ni, dia kemungkinan boleh terlupa dari sudut bilangan rakaat ni, ya. Okey.
Jadi Nabi Muhammad SAW solat zuhur 5 rakaat, lalu baginda ditanya oleh sidang jemaah selepas solat lah, selesai kan. Nabi salam, sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, adakah bilangan rakaat solat telah ditambah?" Yang lalu terkurang. "Ya Rasulullah, as-salatu anqasat." "Anqasatu ya Rasulullah, anqasat." As-salah itu dikurangkan ke solat tu? Yang ini as-salah ay azida fi solah. Adakah solat ini telah ditambah? Tadi as-salah anqasat, solat itu dikurangkan sebab Nabi solat 2 rakaat zuhur. Yang ini azida fi solah, solat zuhur ni dah tambah ke? Kan? Lalu baginda Nabi SAW pun konsepnya sama juga. Untuk kepastian pada soalan sahabat, maka baginda bertanya kepada sahabat yang lain, faqal wa ma zakah, kenapa? Lalu mereka nampak qalu, maknanya sidang jemaah lah atau sidang sahabat lah. Qalu, tak kata yang bertanya tu. Macam tadi Zuyadain bagi tahu, lalu Nabi tanya sahabat yang lain. Begitu juga hadis yang Nabi terlebih rakaat ni, sahabat tanya bertambah ke solat bilangan rakaat zuhur ni. Jadi sahabat yang lain menyokong pada sahabat yang bertanya tadi. Qalu, mereka pun berkata, "Sallaita khamsa ya Rasulullah." Sungguh kau telah sembahyang zuhur tadi, yang kita solat tadi 5 rakaat. Lalu Nabi terus mengarah kiblat ataupun berada dalam keadaan sembahyang balik dengan mengangkat takbir untuk niat sujud sahwi 2 kali dan memberi salam. Nampak? Di situ jelas bahawa ia menjadi dalil jika seorang terlajak ataupun terlebih menambahkan bilangan rakaat solat kerana lupa, bukan sengaja sengaja haram hukumnya mengurangkan bilangan rakaat atau menambahkan bilangan rakaat solat, hukumnya haram dengan sengajalah mengurang dan menambahkan bilangan rakaat dengan sengaja, hukumnya haram dan berdosa. Ibarat bid'ah dolalah, sesat, tak diajarkan dalam syariat. Namun kalau terlupa, uzur, maka solat tadi tidaklah batal dan tidak perlu mengulangkan semula. Oh Ustaz, dah terkurang ni sembahyang balik Oh Ustaz, dah terlebih ni sembahyang lain dah. Tak. Tidak batal dan tidak perlu mengulangkan semula, hanya melakukan sujud sahwi 2 kali tadi. Tadi kalau kurang kena tambah, bangun balik. Kemudian akhir sebelum salam buat sujud sahwi. Tapi bila dah tambah, tak payah tambah lagi. Jangan bangun lagi nak tambah. Jangan. Ada terlebih kan? Hanya sujud sahwi 2 kali. Itu dia punya kaifiat ataupun cara yang ditunjukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis yang keempat. So kita dah belajar 3 hadis. Istidlal ataupun istinbat hukum bagaimana berlakunya kita nak melakukan sujud sahwi, dah 3 perkara. Yang pertama, hadis yang pertama berkaitan perkara terkurangnya bilangan rakaat. Yang kedua, tertinggalnya sunat ba'd. Dan yang ketiganya, terlebih bilangan rakaat. Okey, kita pergi kepada hadis yang keempat, yang sekiranya kita berlaku keadaan ini, maka kita perlu melakukan sujud sahwi. Okey. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla, asalasan aw arba'a, falyatrah as-syak wal yabni ala mashtaqain ala mastaqana thumma yasjuda sajdatain qabla an yusallim, fa in kana shalla khamsa syafa'na lahu salatah, wa in kana shalla tamaman kanat targhiman lisyaitan." Rawahu Muslim. Atau kama qala, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu merasa syak, mana ragu-ragu dalam solat, okey, ragu-ragu dalam solat, kaedahnya tadi sama, terlebih atau terkurang solat ataupun tertinggal solat ba'd, sama. Jika kita ada sifat ragu-ragu, maka apa-apalah ragu-ragu tak rukuk ke, ragu-ragu tak tahiyat awal ke, ragu-ragu bilangan rakaat ke,
maka boleh dilakukan sujud sahwi. Maknanya dalam solat ini, jika kita ragu-ragu dalam perihal rukun dan sunat ba'at, maka kita kena lakukan sujud sahwi. Tapi kalau kita ragu-ragu pada awal-awal solat, iaitu niat, angkat takbir, Allahu Akbar, aku tadi niat zuhur ke asar. Bila ragu-ragu pada niat takbiratul ihram tu, maka tak boleh teruskan solat tadi. Tadi saya cakap ragu-ragu dalam solat, dalam rukun, tengah-tengah sembahyang, dalam sunat, aba'at dan sebagainya. Dalam solat, ketika pertengahan solat, ragu-ragu tidak perlu ulang solat. Hanya tambah riwayat rakaat yang kurang, jika kurang, ataupun terlebih dengan kita sujud sahwi. Mana teruskan solat tadi, tidak perlu ulang, tidak batal. Tapi bila ragu-ragu pada niat, itu kena ulang dan dikira batal. Sebab itu niat pada takbiratul ihram tu kena betul yakin dan sedar apa yang kita niatkan tu. Mana aku nak solat zuhur ni, aku niat solat zuhur kerana 4 rakaat, menjadi makmum atau menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Kena sedar pada saat dia bertakbir ataupun kena sedar yang dia itu berniat untuk solat. Jika dia ragu-ragu pada niat yang dia solat, Allahu Akbar, dah masuk solat, aku tadi niat zuhur lah, tak boleh teruskan sembahyang tadi. Kena ulang balik. Tapi ustaz tu lah berlakunya syak wasangka ini, ataupun syak wasangka, maaf bukan syak wasangka, syak yang meragu-ragukan syak yang meragu-ragukan ni adalah sifat syaitan sebenarnya. Sifat, bukan sifat syaitan, maksudnya manusia itu telah dikuasai oleh bisikan syaitan. Itu maksudnya. Orang yang ada penyakit was-was ni, ataupun kita kata penyakit syak ragu-ragu ni, dia telah dikuasai oleh syaitan. Sebab itu tuan-tuan haji, puan-puan hajah, kita kena yakin dengan apa yang kita buat. Jangan layan bisikan-bisikan ataupun kita kata layan dengan was-was tadi. Memang kita ni dah disuruh membaca surah An-Nas kan, minum bendungan, na'udzubillah min hamazati syaitan, doa dan sebagainya. Tapi masih ragu-ragu nak angkat takbir, Allah, tak masuk niat tadi kan, Allah. Jadi kita kena melatihkan diri supaya kita jangan layan sifat syak ataupun was-was tadi. Jangan kita layan. Itu yang pertama, jangan kita layan. Kita kena ada sifat keteguhan. Yang kedua, nak kita mengatasi sifat syak ataupun was-was ini dengan kita banyakkan belajar ilmu. Sebab kadang kita jadi syak was-was ni sebab kita kurang ilmu. Sah ke aku buat ni? Ilmu ada, sah lah. Jangan, maknanya kita tadi tak nak layan was-was tadi. Yang kedua, kita ada ilmu. Jadi kena ada ilmu ataupun banyakkan mempelajari ilmu, kerana dengan ilmu tadi dia boleh mengatasi penyakit was-was tadi. InsyaAllah pegang begitu. Ni memang kita selalu diganggu. Dia panggil apa? Khannas. Khannas ni iblis yang bernama Khannas, ataupun syaitan yang bernama Khannas, yang tugas dia satu je, iaitu apa? Iaitu memberikan was-was dalam dada manusia ataupun was-was dalam hati manusia. Kan? Iza kabbara fulana fi shalah summa qal kaza wa kaza. Bila seseorang tu mengangkat takbir Allahu Akbar, dia pun datang, uskul ya fulan kaza wa kaza. Kau ingatlah tu, kau ingatlah ni, kau ingatlah itu. Nampak dia mengganggu kita. Dia suruh kita ni khayal. Bila sembahyang 4 rakaatnya jadi sifat solat yang 4 rakaat, 3 ke 4 ni 3 ke 4 2 ke 3. Nampak dia jadi gangguan ataupun dia menjadi penyakit yang ada dalam hati kita kerana kita layan tipu daya syaitan yang bernama Khannas tadi. Sebab itu tuan haji, puan hajar, diri saya nasihati kita jangan layan sifat was-was ini kerana ia adalah tipu daya syaitan. Yang kedua, kita banyakkan belajar ilmu kerana ilmu itu akan menyelamatkan kita daripada sifat was-was. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jika kamu itu merasa syak dalam solat atau ragu-ragu dalam solat,
dia tidak tahu adakah solat itu 3 ke 4 rakaat, maka hendaklah dia membuang syak itu. Nampak? Jangan layan. Nabi dah sebut dah. Nabi kata apa? Falyatrah ni kalau orang-orang kata utruh. Utruh ni makna lemparkan. Bukan kalau kita buang, contoh ni handphone saya. Nampaklah kalau kita buang, kita alih, ambil handphone ni kita alih. Itu alih. Ya. Tapi kalau lontar dia campak. Itu mana atruh. Tadi kalau kata-kata saya kata kalau kata alih tadi yang taqil, intakala syai'a, maknanya mengubah aja ataupun memindahkan saja. Dia letak aja. Tapi kalau ya terhu syai'a, mana melontarkan, mana buang. Sebab Nabi SAW sebut perkataannya, Nabi kata falyatrah syak. Bukan falyantaqil syak. Bukan sisihkan sifat was-was tadi. Sebaliknya buang atau lontarkan sifat syak tadi. Jangan layan lah. Masa kita kata falyatrah syak ni, jangan layan dan jangan fikir tentang syak-syak tadi. Buangkan. Datangkan keimanan, keyakinan. Sebaik itu Nabi sebut, buang syak tadi dan teruskan solat. Bagi kata teruskan solat, mastaqaina, kan? Sehingga kamu yakin. Teruskan solat. Yang diyakini. Perkataan mastaqaina, yakini itu maksudnya kalau kita berlaku 3 atau 4, so Tuan Haji, Puan Haji, kita nak ambil yang mana yakin. Ragu-ragu ni 3 ke 4. Mana apa tindakan yang sepatutnya kita buat untuk menjadikan mastaqaina tadi. Yang Nabi kata wal yabni ala mastaqain. Kamu tetapkan pendirian dengan yakin. Maksudnya kalau 3, 4 kita ragu, kita ambil yang nilainya sedikit, iaitu 3. Maka datanglah keyakinan tadi. Jangan ambil 4, 3 ke 4, 3 ke 4, ambil 4 lah. Dia tak akan jadi yakin di situ. Tak ada keyakinan situ. Maknanya ambil 3. Andailah kita ragu-ragu tu 3, 4, sedangkan kita sudah berada 4, andai kata. Sebab nama pun ragu-ragu kan. Mana tahu. Sebab itu kalau kita sembahyang jemaah, tu saya kata tadi kuliah yang lalu, kelebihan kita solat jemaah tadi diingati. Kan Nabi sebut kan, innama basyarun mislukum. Innama ana basyarum mislukum ansa kama tansaun fa iza nasitu fazakkiruni, kata Nabi. Aku ni manusia biasa macam kamu juga, aku juga lupa macam mana kamu lupa. Oleh itu jika aku terlupa, kamu ingatkan aku. Maknanya berlaku dalam solat, bila terlupa jemaah ingatkan. Jika jemaah lupa, imam ingatkan. Imam ingatkan tu maksudnya bukan cara macam jemaah ingatkan imam. Maknanya bila makmum itu terlupa 3 ke 4, tak apalah, dah ikut imam kan. Maknanya imam tu ingatkanlah. Itu maksudnya imam ingatkan jemaah. Maka begitu juga dalam keadaan yang kita ragu-ragu 3 ke 4, kalau kita solat berjemaah, insya-Allah ada yang ingatkan. Tapi kalau yang solat sendirian, itu yang tadi 3 ke 4, 3 ke 4, maka ambil yang 3. Walaupun ketika itu kita sudah 4 rakaat, kita ambil 3, maknanya kita menjadi tambah 1 kan. Maka 4 tadi jadi tambah 5. Tak apa. Maknanya tak apa. Jangan kita 3, 4, 3, 4, kita ambil 4, sedangkan kita masih 3. Kita tak tambah, maka solat kita tadi terkurang, akan dipersoalkan Allah SWT, dan solat itu dikira kekurangan dan akan disoal. Tapi kalau kita ambil 3, 4, 3, 4, kita ambil 3, hatta kita dah pun berada 4, walaupun kita sembahyang tu 5 rakaat, tak apa. Itu lebih baik. Bukan lebih baik, itu yang sepatutnya, kerana ia mencukupkan 9 rakaat dengan yakin. Walaupun dia sembahyang 5 rakaat. Hakikatnya. Dan sebab dia tak tahu, dia sembahyang seorang-seorang. Ini sebab dia, syaitan iblis ni suka hamba Allah yang solat secara sendirian. Sebab apa? Mudah dia nak buat datangkan sifat khannas tadi, sifat was-was dalam hati manusia. Ini Nabi kata, wal yabin ala mashtaqat, maknanya kekalkan kamu ataupun teruskan solat tadi dengan kamu yakin. Jika 3, 4, ambil 3 bilang yang sedikit. Begitu juga kalau 2 ke 3, ambil yang 2. Jangan ambil 3, ambil yang kurang. Jika 1 dan 2, takkan lupa pula tuan-tuan Haji Puan Hajah.
Rakaat pertama 1 2 dah apa? Dah lupa. Satu ke dua rakaat? Itu tak sepatutnya lah. Ya, sepatutnya bukan sepatutnya. Biasanya kita lupa ni bilangan yang dah banyak, 3 atau 4. Ataupun 3 ke 4 ataupun 2 ke 3. Tak mungkin, tak sepatutnya berlaku lupa di rakaat ni bilangan 1 dengan 2. Tak. Sepatutnya. Tapi berlaku juga kena cara begitu jugalah. Lupa juga. 1 ke 2, ambil 1. Ibarat baru sembahyang lah tu. Okey. Maksudnya apa? Maksudnya kita jika lupa pada bilangan rakaat, ambil yang sedikit. 3 4 ambil 3, 2 3 ambil 2, ataupun 1 2 ambil 1. Kemudian sebelum dia bersalam, dia sujud sahwi, qabla ayyusallim. Ini dalil bahawa sujud sahwi itu dilakukan sebelum bersalam. Jangan lepas bersalam. Yang Nabi buat tadi sebab ini nak jadikan hukum. Sembahyang Nabi 2 rakaat, sahabat ingatkan, kemudian Nabi masuk balik solat dengan tambah 2 dan salam sebelum dan sujud sahwi sebelum salam. Ataupun kita kata jika kita ini terlebih rakaat, terus niat sujud sahwi dan beri salam. Maksudnya sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam. Okey? Mana sebelum selesai solat, Okey. Dengan itu jika ia telah solat 5 rakaat, dia katalah dia 3-4 sedangkan dia sudah 4 tapi dia lupa, dia syak was-was, ragu-ragu. Anda katalah dia sembahyang 5 rakaat, kata Nabi, dengan sujud sahwi tadi dia menggenapkan. Maksudnya 5 tadi ibaratnya menjadikan 6 lah. Bukanlah maksud 6 rakaat. Maksudnya kalau solat Zuhur ni, kalau kita tak buat sujud sahwi, ibaratnya kita sembahyang 5 kan tadi, jadi ganjil. Tu maksudnya. Dia Zuhur ni kan sifatnya genap 4. Jadi Nabi sebut di situ sujud sahwi itu adalah menggenapkan solat tadi. Sekiranya 5 kan, 5 kan ganjil. Jadi sujud sahwi itu dia menggenapkan. Baginda Nabi sebut, Dan jika solat itu 4 rakaat cukup, maka kedua sujud tadi amal bukti. Amal bukti, dia bukan mengganjilkan pula. Kalau ganjil 5, sujud tadi menggenapkan. Jika dia 4, bukan dia jika 4 mana sudah cukup, mana 3-4 3-4 memang 3. Hakikatnya 3 dan dia pun ambil 3. Jadi tambah 1 memang genaplah 4. Jika kata Nabi solat tadi 4 rakaat cukup, maksudnya kedua sujud itu menjadi amal bakti yang menghina dan menghampakan syaitan. Ataupun apa? Satu perbuatan tadi tu kita menghina ataupun maknanya menghampakan syaitan tadilah yang ragu-ragu kita tadi, yang meragukan orang yang solat tadi. Jadi syaitan bila tengok dia dah berjaya dah meragu-ragukan hamba Allah ni. Udah hamba Allah ni buat sujud sahwi, ibarat perbuatan sahwi itu menghina ataupun mencela balik syaitan yang bahawa, wahai syaitan, kau tak berjaya menghasut aku ataupun memberi syak pada aku. Ibarat gitulah. Perbuatan sujud sahwi itu kata Nabi adalah satu perbuatan yang mencela balik syaitan yang menimbulkan was-was ragu-ragu tadi. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan haji, puan-puan haji, hadis ini menerangkan jika timbul syak tentang bilangan rakaat, hendaklah kita meneruskan solat. Jangan ragu 3-4 bersalam lah semula yang semula. Jangan. Teruskan sembahyang maksudnya. Cuma ambil bilangan yang sedikit. Teruskan solat menurut bilangan yang kita yakin. Mana kita yakin 3-4 ambil 3. 2-3 ambil 2. Itu biasanya yang bilangan yakin, ambil yang kurang. Kemudian lakukanlah sujud sahwi sebelum salam dengan 2 kali. Baik. Jadi dalam hadis yang kita belajar 4 tadi, tiada pun di sana Nabi sebut zikir yang khusus. Sujud 2 kali yang Nabi buat itu ada tak? Zikir yang khusus semasa membaca dalam sujud sahwi. Jadi tiada ada hadis yang menerangkan tentang bacaan khusus dalam sujud sahwi, kata pengarang kitab ini.
Tapi dalam huraian ulama rahimahullah taala, dalam kalangan ulama ada yang mengajarkan bahawa ada zikir khusus untuk dibacakan dalam sujud sahwi itu yang berbunyi, ini semua rasanya tahulah sebab tak panjang dan tidak kata susah nak hafal, iaitu zikir yang dibaca dalam sujud sahwi, subhanaman la yanamu wala yashu. Berapa kali? Bacalah dengan 3 kali. Subhanaman la yanamu wala yashu, yang bermaksud maha suci Allah yang tidak pernah tidur. La yanam, tidak pernah tidur. Dan Allah tidak pernah tidur. Kan? Kita baca surah Baqarah ayat kursi itu kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk, sinah mengantuk, wala naum, dan Allah tidak tidur. Yang ngantuk, yang tidur kita lah. Yang sentiasa ngantuk, sentiasa tidur, dalam kuliah tidur, dalam khutbah tidur, dalam kelas-kelas tidur, time tidur kan. Bila yang tak tidurnya kita ni, time tahajud pun tidur, ni ingatan lah untuk diri saya dan tuan-tuan haji dan puan-puan hajah, kurangkan tidur, kerana kita nak banyakkan ibadah itu di dunia agar masa yang Allah beri itu diisi dengan amal ibadah, bukan masa yang Allah beri kehidupan ke dunia ini banyak dengan tidur. Baginda Nabi SAW dan para sahabat menguraikan tidurnya Nabi ini atau kehidupan Nabi ini bahagian 3. Maksudnya dunia bukan Nabi tolak, kan? Nasibu minad dunia, kan? Bahagian dunia ni kita kena ada, tapi kena bahagikan. Iaitu 1/3 kita beribadah, 1/3 kita bersama keluarga. Ada masa juga, aku nak ibadah saja, tak boleh juga. 3/3 dalam hidup ni 24 jam tu dengan ibadah je pun tak boleh, sebab ada bahagian kita dengan keluarga, dengan masyarakat maksudnya. 1/3 dengan barulah cari dunia, ini bekerja. Macam tu. 1/3 kita banyakkan dan isi dengan ibadah. Mana 24 jam tu 8, 12, 24 kan. Mana 8, 8 jam ibaratnya kita banyak ibadah. 8 jam banyak ibadah kita dengan seharian ni, dengan bermuamalah, keluarga, kawan-kawan, masyarakat. 8 jam lagi bolehlah kita dengan bekerja cari rezeki. Itu sebab kita kerja 8 jam tu kan. Pukul 8, pukul 4, 8 pagi, keluar pukul 4 petang. Jadi begitu, kita ada susunan jadual kita. Bukan semuanya hidup kita ni untuk dunia saja. Mesti ada bahagian portion untuk kita ibadah, portion untuk kita bermuamalah, portion untuk kita mencari rezeki. Seimbangkan kehidupan kita dengan masa-masa yang Allah berikan 24 jam, setiap orang masa yang sama. Jadi begitulah tuan-tuan haji, puan-puan hajah untuk bab sujud sahwi. Dia ada 4 hadis ataupun 4 perihal yang seseorang itu perlu melakukan. Hukumnya sunat, tidaklah menjadi wajib, hukumnya adalah sunat. Yang pertama, sekiranya dia terkurang bila rakaat, ditegur oleh jemaah, maka dia naik semula solat, tambah yang kurang, dan sebelum salam di sujud sahwi. Yang kedua, dia tertinggal solat sunat ab'ad, sama ada tahiyat awal, doa kunut, ataupun bacaan doa kunut dengan tahiyat awal lah biasanya, sebab kalau bacaan selawat ke atas keluarga Nabi ni jemaah tak tahu, ataupun dia sendiri insya-Allah akan bacalah. Bila dia baca Allahumma shalli ala Muhammad, takkan dia beri salam pula. Allahumma shalli ala Muhammad, mesti dia akan sambung wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad itu adalah sunat ab'ad. Jadi dia tertinggal sunat ab'ad sama ada tahiyat awal ataupun doa kunut, maka teruskan solat tadi, tambah 2 rakaat, tambah 2 sekali sujud sebelum salam. Yang ketiga, apabila seseorang itu ragu-ragu 3 ke 4, yang ketiga hadis berkaitan jika terlebih sembahyang 5 rakaat jemaah yang tegur ataupun dalam sembahyang berjemaah ada yang yakin, ada yang tak yakin. Jadi imam tadi kan dia 3-4 dia duduk ragu-ragu kan. Dia sembahyang 5.
contoh ya, maka dia tak diingatkan pula dengan jemaah sebab jemaah pun lupa sama. Tapi ada yang jemaah ingat, jemaah tadi tegur tapi imam tak dengar kan, sedangkan imam dah naik bangun 5 rakaat. Maka jemaah yang yakin dengan 4 duduk tunggulah sehingga imam tadi sempurnakan rakaat dia yang lupa tadi, mana rakaat yang kelima lah. Maka sebelum salam juga melakukan sujud sahwi. Maknanya kalau terlebih pun kena sujud sahwi ya. Ni sebab banyak kes ni. Bayang isyak 4 rakaat, imam bangun dengan rakaat yang kelima. Jemaah yang belakang, sepatutnya yang belakang tu lah yang dekat dengan imam, tak tegur. Dia pun naik, dia pun lupa rupanya dia pun lupa. Jadi yang ingat jemaah yang kat belakang sana. Tegur tak ingat, tak dengar, imam tak dengar. Maka jemaah yang ingat tadi, dia tidak perlu menambahkan rakaat ikut pula imam. Kalau dia menambah juga, sedangkan dia yakin dah dia 4, dia tambah juga sama ikut imam, batal solat jemaah tadi ataupun makmum tadi. Yang imam batal tak? Imam tak batal sebab imam kategori syak atau wawas, dia menambahkan 5. Jadi menambahkan bilangan rakaat juga perlu melakukan sujud sahwi sebelum salam 2 kali ya. Dan yang keempat, hadis berkaitan dengan syak wasangka. Saya suka sangat sebut syak wasangka. Syak was-was ya dalam hati manusia yang semestinya ya, iblis dan syaitan ini tidak akan lepaskan seseorang itu apabila mengangkat takbir khususnya dalam solat ya. Syaitan dia akan datang, dia akan berkata, ya fulana uskuru kaza wa kaza, ya fulana uskuru kaza wa kaza, ya fulana uskuru kaza wa kaza, wahai fulan, wahai manusia, ingatlah benda ni. Kita pun ingat, tadi dah basuh baju, lepas ni nak buat masak. Dia lagi kau ibu lah, dia sebenarnya seorang kat bilik dia, kat rumah dia kan. Lepas tu nak siapkan hidangan, lepas tu nak makan. Duduk ingat bila sembahyang, 3 ke 4 buat. Ni tadi syaitan iblis cakap apa? Uskur kaza kaza, uskur kaza kaza, ingatlah tu. Sebab tu tak khusyuk ya. Maka dia pun berasa syak ataupun berasa ragu-ragu 3 ke 4, maka ambillah 3. Sekiranya dia pun dah 4, dia tambah 1 jadi 5, Nabi kata itu sujud sahwi tadi menggenapkannya, supaya zuhur tadi sifatnya tidak menjadi ganjil ya. Ganjil ni hanya sifat bagi solat witir je ya, sifat maghrib dan witir saja. Kalau yang lain zuhur genap ya, asar genap, isyak genap, subuh genap ya. Jadi sujud 2 sahwi tadi, sujud 2 kali sahwi itu baginda Nabi kata itu adalah untuk menggenapkannya ya, menggenapkan sifat solat zuhur tadi ataupun isyak ataupun asar. Manakala jika ianya memang cukup 4 kan, 3-4 memang dia betul 3 sebenarnya. Hakikatnya dia kan ambil 3-4, dia ambil 3 kan. Sebenarnya memang 3, sebab dia ragu-ragu, dia pun tambah 1, maka sifat solat tadi dah cukup 4. Perbuatan yang dia sujud sahwi tadi tu, dia ragu-ragu, walaupun dah memang betul dah dia buat tu, tapi ragu-ragu dia buat sujud sahwi. Perbuatan sujud sahwi itu kata Nabi telah mencela targhim di syaitan, maknanya mencela, membenci syaitan tadi, kerana menunjukkan bahawa wahai syaitan, ibaratnya wahai syaitan, kamu tidak berjaya menghasut aku ataupun tidak berjaya membelenggu aku dengan sifat-sifat buruk kamu itu. Itu perbuatan sujud sahwi itu menggambarkan demikian. Jadi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, cukup 4 hadis berkaitan sujud sahwi. Yang pertama, jika terkurang bilangan rakaat. Yang kedua, jika kita tertinggal sunat ab'ad. Yang ketiga, jika kita terlebih bilangan rakaat. Dan yang keempat, jika kita ragu-ragu dalam solat. Ragu-ragu ni bukan saja ragu-ragu bilangan rakaat, ragu-ragu baca Fatihah ke tak baca Fatihah. Dah baca Fatihah ke tak baca Fatihah. Maka kena ulang balik baca Fatihah. Nanti sebelum salam kita baca buat sujud sahwi. Maknanya ragu-ragu bukan pada perbuatan solat, dalam pertuturan bacaan solat juga jika kita ragu-ragu, maka kita kena ulang balik bacaan tadi sebab dia adalah rukun. Maka kita melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Sekadar itu kuliah kita pada kali ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.